dalalatin. Hadis Muslim tuan-tuan, bukan hadis biasa ni. Di Johor ni ada juga ustaz-ustaz yang dia rasa macam dia tu pakar hadis, pembohong tu semua kan. Allah, kalau tak baca hadis Bukhari Muslim, action macam dia tu pakar hadis. Pakar hadis Dr. Rodi ya tuan-tuan. Mungkin yang kedua Dr. Basit, saya tak pastilah. Tapi kalau Dr. Rodi confirm, anak Melayu pertama mendapat PhD bidang hadis. Saya pernah ikut kuliah beliau beberapa kali. Tapi dia seorang ulama yang tawaduk, tak pernah mengkritik, memperlekeh ulama-ulama silam. Ini Imam Al-Ghazali lemah dalam bidang hadis. Amboi, hang hebat sangat ke kan? Ni belah-belah Johor ni pada je. Orang mana orang Singapura haprak seko tu nama apa kan? Hampa tahu lah nama dia tu, Rasul Dahari rahimahullahu taala. Pernah dengar nama dia? Pernah dengar lah? Macam dia ulama apa dah kan? Aku dengar tak ada apa pun tuan-tuan. Puak-puak ni nak asyik nak baca hadis, Quran tak nak baca. Kita nak tanya, di antara hadis dan Quran, yang mana sumber utama? Quran dulu. Apa dalil Quran? Saya boleh jawab, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah. Maka apabila kamu bertelingkah dalam sesuatu perkara, kembalilah kamu merujuk pada Allah. Allah tu Quran dulu. War Rasul, yang kedua baru as-sunnah. Ni asyik nak baca hadis, Quran tak nak tengok. Kan? Baca hadis pun yang nak menguntungkan pihak pemerintah, mangkuk ayun. Kenapa tak baca inna syarrar ri'a'ul hutama fa iyyaka an takuna minhum? Sebab tu tersangkut-sangkut hampa tak bagi air kat aku. Ni ada ni. Hampa tak beritahu. Aku dah lah tetamu. Kata ustaz tu ada minum lah, takkan aku nak ambil sendiri, malulah. Inna syarrar ri'a'il hutama fa iyyaka an takuna minhum. Kenapa tak baca hadis ni? Muslim, kitab Riyadhus Shalihin. Sesungguhnya sejahat-jahat, sekejam-kejam pemimpin yang melakukan kezaliman terhadap rakyatnya, maka janganlah kamu tergolong dari kalangan mereka. Nabi larang jangan bersekongkol dengan pemimpin yang zalim. Pak Haji, dia tak baca pula hadis ni, dia duk asyik baca. Kita wajib dengar dan taat kepada pemimpin selama mana mereka solat. Betul tak? Itulah modal ada orang. Saya pernah tanya ulama besar tentang hadis ni. Dia kata zaman dulu memang ada seorang pemimpin, dia tidak menzalimi rakyatnya. Dia tuntutan Islam dia tunaikan. Dia baik terhadap rakyat, cuma diri dia saja dengan Allah tidak baik. Pemimpin macam ni betul kita kena taat. Dengan rakyat dia laksana ketentuan Allah, dia laksana perintah Allah terhadap rakyat, semua dia buat, dia berlaku adil. Cuma dia fasik terhadap Allah. Betul, macam ni kita kena taat. Faham tak? Tapi ni dengan rakyat pun zalim, dengan Allah pun zalim, takkan kita nak taat? Tak? Kalau Rasul Dahari tak setuju, datang jumpa aku. Aku nak bawa pergi jumpa tok guru yang aku maksudkan tu. Nama apa saya tak ingat, nama Abdul Hadi Awang apa. Hampa kenal tak? Aku tak apa kenal dia. Tapi dalam tak kenal pun tuan-tuan, hampa tengok ni, aku ceramah dengan dia. Hampa ingat aku cerai kah? Tu aku duduk dengan dia tu ceramah sekali. Tok guru pun dengar ceramah saya, dia pandang muka saya satu macam. Dia tak pernah dengar aku pandang muka dia tiga macam. Cerita begitu tuan-tuan. Ada kezaliman. Kenapa tak tengok Quran? Tak asyik tengok hadisnya. Quran melarang kita jangan bersekongkol dengan kezaliman. Banyak ayat saya boleh kemukakan insya-Allah. Ini cerita sebab tu hampa dan orang Johor jangan terpengaruhlah dengan pandangan-pandangan jenis ni kan. Ini semua adalah ejen-ejen mereka. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah. Hadis saya baca Muslim.
kitab Allah azza wa jalla huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Maksudnya Al-Quran adalah tali Allah. Agama Islam adalah tali Allah. Agama Islam berpandukan Al-Quran As-Sunnah. Barang siapa yang mengikuti makna berpegang teguh dengan tali Allah ini, mereka adalah golongan yang mendapat petunjuk. Berpegang teguh, tuan-tuan. Al-Quran baik, As-Sunnah baik. Barang siapa yang meninggalkannya, mereka lah golongan yang sesat. Nak mati dalam keadaan Islam, berpegang teguh dengan agama Islam, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ingat, tuan-tuan, Nabi telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bukan mereka yang boleh hadis, tuan-tuan. Aku pun ingat ratusan hadis kan, insyaAllah, hak Bukhari Muslim tu. Kadang-kadang bukan saya nak pelekeh, tuan-tuan. Dia orang yang mengaku ni pandai hadis, baca pun tengok, betul tak? Aku ada tengok, aku tak tengok. Hebat lagi aku. Betul tak? Takkan hampa hebat pada aku pula? Mai duduk sini. Dan hampa tak nak mengaku. Betul tak, tuan-tuan? Kalau saya nak sombong lah, saya tak perlu tengok Quran. Surah sekian, ayat sekian, sahabat-sahabat cek. Betul tak ayat-ayat tadi? Betul? Betul tak? Tak betul? Hamai duduk sini. Kalau saya nak sombong, tapi saya tak mau sombong. Sebab kita semua ada kekurangan. Khuliqul insanu dha'ifa, An-Nisa ayat 28. Allah dah bagi tahu manusia, makhluk yang aku cipta ni ada saja kekurangan di sana sini. Halah nak pelekeh Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Awak tu imam mana? Imam Masjid Keling. Aduh, ni aprak-aprak ni. Belah utara pun ada pokok jenis ni lah. Cakap sikit sunnah. Bohong kan? Awak boleh 2-3 hadis, itu pembaca tengok. Ustaz Syarilung mana ada tengok dia orang kata. Semua dia bagi perang-perang. Tuan-tuan, saya khutbah depan Dr. Rodi. Dr. Rodi tadi pakar hadis tu, khutbah Jumaat. Patutnya hari tu aku baca 7 hadis, tak jadi, tinggal 3 Aku pun tak berani sebab dia ulama hadis kan. Tapi ayat Quran banyaklah kan. Sebelum saya naik ke atas mimbar tu, saya pergi jumpa dia. Doktor, saya minta maaf, saya ni dijemput untuk baca khutbah. Saya tak layak, sepatutnya doktor naik. Tak apa, ustaz naik. Dah lah, tuan-tuan, saya naik atas mimbar tu, dia duduk kat tangga pula. Susah hatilah aku nak berkhutbah gitu kan. Dengan izin Allah, ayat Quran lancar, hadis lancar. Habis solat Jumaat, lepas ba'da Jumaat, saya pergi jumpa dia kali kedua. Doktor, minta maaf kalau ada kesilapan, kekurangan. Cantik lah, baik lah, alhamdulillah. Dia kata, baru saya bagi tahu nama saya Syarilung. Saya tak sebut ustaz, saya Syarilung. Masya Allah, ustaz, minta maaf, anda tak perasan. Tu makna apa? Aku glamour lah tu. Faham? Hampa ingat seruainya kaki kan? Ulama hadis pun angkat tangan kat khutbah. Tak tengok, berkhutbah. Bukan nak sombong, tuan, tak sombong. Ini kurniaan Allah pada saya. Saya sedar hakikat ini. Sebab tu saya nak amal, saya nak berdakwah bagi jelas, bagi orang faham Islam. Bukan nak cari makan. Faham? Faham pun sampai lewat. Ada kerja? Ada kerja tak? Tak? Cerita macam tu kan? Baik. Nampak, tuan-tuan? Apa kelebihan kita berpegang teguh dengan Al-Quran juga As-Sunnah? Ali Imran 101, surah ketiga, Ali Imran 101, jawapan. Wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Allah sebut, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Islam, maka sesungguhnya mereka ini mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Jangan
lepaskan tuan-tuan. Peganglah, berpegang teguh dengan Al-Quran As-Sunnah. Walaupun di akhir zaman Nabi telah menyatakan bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Hadis riwayat Imam Muslim. Islam bermula dalam keadaan dagang dan Islam akan kembali dagang. Maka berbahagialah orang-orang yang dagang. Maksud hadis ini tuan-tuan, di akhir zaman, bang siapa yang berpegang teguh dengan Islam, golongan ini dianggap sebagai alien. Tahu alien? Makhluk asing. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percayalah, macam sahabat kita ni berserban janggut, pergi kerja macam ni, pergi masjid macam ni, pergi pasar macam ni, orang semua akan perhatian. Boy, warak ni, jubah serban janggut pula. Orang rasa pelik. Tapi cuba dia pakai seluar pendek, siapa pun tak peduli. Sebab tuan-tuan, inilah nasib Islam di akhir zaman. Kita jangan peduli semua tu. Kita tetap berpegang teguh. Kita, isteri kita furdah, anak gadis kita furdah, pergi rumah keluarga kenduri. Kenapa tak buka tudung? Tak panas ke? Kami dalam tudung kami ada aircon. Mentang-mentang dah adik-beradik, oh boleh buka tudung. Mana boleh? Kan? Yang mahram tu tak apalah. Kan? Kena reti. Tapi orang pandang seolah-olah kita makhluk asing. Peliknya. Simpan janggut putih pula tu janggut. Tu menandakan tua dah lah tu. Tuan berapa umur? 56. Alamak, janggut dah putih. 60 masih hitam. Awet muda. Cerita gitu tuan-tuan. Ini nak mati dalam Islam, berpegang teguh dengan agama Allah, yakni Al-Quran As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan.